Shalom, selamat malam dan sekali lagi kita dapat berjumpa pada malam ini untuk bicara sabda. Nama saya Freddy Robinson dan malam ini saya akan bersama anda untuk membicarakan berkenaan dengan pemimpin dan penjagaan kesihatan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur untuk bicara sabda, terutamanya Pastor Randy telah menjemput saya untuk mengutarakan topik pada malam ini. Ya, jadi saya akan mulakan dengan memberitahu berkenaan dengan apa yang kita panggil sebagai epidemiologi ataupun berapa besarkah masalah kesihatan ni, terutamanya penyakit kronik. Sebab malam ni saya akan banyak bertumpu kepada penyakit kronik yang kita hadapi pada dewasa ini Jika kita malam ni saya akan memberitahu atau share, berkongsi dengan semua di sini para hadirin sekalian berkenaan dengan apakah jenis-jenis penyakit kronik yang biasa kita hadapi, terutama di golongan dewasa, dan juga apakah risiko bagi penyakit-penyakit tersebut. Dan saya juga akan memberikan sedikit nasihat dari segi langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan risiko mendapat penyakit kronik ini, terutamanya dari segi tingkah laku dan juga melalui pemakanan yang sihat. Jadi kalau kita lihat slide yang saya share, iaitu diperolehi daripada Jabatan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia pada 2019, kita dapati bahawa kebanyakan sebab-sebab para pesakit masuk ke hospital adalah disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh saluran pernafasan atau respiratory system, sebanyak 13.26%. Kemudian kita juga nampak di situ bahagian peredaran darah ataupun circulatory system, di mana dia akan menampung 8%, dan juga kanser ataupun neoplasm juga menampung sampai 4.7%. Nah, kalau kita seterusnya kita lihat kepada statistik bagi penyebab kematian di hospital kerajaan di Malaysia pada 2019, kita akan dapati bahawa penyebab pertama dan kedua top dari segi kematian di hospital kerajaan adalah penyakit yang berkaitan dengan peredaran darah, iaitu termasuk dengan kardiovaskular ataupun jantung, dan juga cerebrovascular ataupun peredaran untuk otak Dan penyakit yang kedua penyebab kematian adalah penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan atau paru-paru. Jika kita lihat penyakit sakit jantung ni ataupun ischemic heart disease dalam bahasa Inggeris, kita tahu bahawa penyakit ni merupakan suatu penyakit yang sangat meruncingkan dan juga memakan banyak perbelanjaan dari segi hospital, dari segi ubat yang diambil, kos-kos yang tersembunyi, tidak dapat pergi kerja dan juga penjagaan juga. Maka kita nampak di sini bahawa ada 17% kematian disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan ischemic heart disease ataupun penyakit sakit jantung. Dan lelaki adalah 12.7 ribu dan perempuan 5,800. Jumlah kematian pada tahun 2019 oleh kerana sakit jantung adalah 18,505. Inilah berapa tingginya kes prevalent bagi penyakit sakit jantung di Malaysia. Seterusnya, bila kita tengok kepada penyakit hipertensi ataupun penyakit darah tinggi, high blood pressure, kita akan dapati bahawa 3 dalam 10 orang dewasa pastinya mempunyai penyakit darah tinggi. Kebanyakan antara kita
kaum dewasa ini tidak sedar bahawa kita mempunyai satu penyakit tekanan darah tinggi. Jika kita tidak membuat pemeriksaan dengan lebih lanjut ataupun tidak selalu membuat pemeriksaan tekanan darah, kita tidak akan tahu yang kita ada penyakit darah tinggi. Dan kebanyakannya pesakit yang mempunyai darah tinggi ini tidak mempunyai apa-apa tanda. Jadi sebab itu penyakit darah tinggi ini adalah satu penyakit yang kadang-kadang ada juga pihak yang tidak peduli lah, sebab dianggap yang tekanan darah itu tinggi hanya untuk sementara. Tapi dia lupa bahawa tekanan darah itu kalau kita dapati sekali tinggi, seharusnya pergilah ke klinik kesihatan ataupun hospital untuk mendapatkan pemeriksaan lanjut, ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Walaupun satu bacaan yang tinggi, kemungkinan di lain masa bila kita tidak ada peluang untuk memeriksa tekanan darah ataupun ketika kita sedang dalam stres, kemungkinan tekanan darah pada masa itu lagi tinggi, ya. Dan penyakit kencing manis ataupun diabetes mellitus memanglah satu penyakit yang sedang berkembang dengan pesat. Bukan satu perkembangan pesat yang bagus, ya, tidak. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah lebih ramai orang yang sekarang akan mengidap penyakit kencing manis. 1 dalam 11 dewasa di dunia ini mempunyai penyakit diabetes, lebih kurang 10% lah. Di Malaysia pada 2019 kita dapati 1 dalam 5, ya, 1 dalam 5 orang dewasa adalah pesakit diabetes, 20%. Itu adalah satu fakta yang sangat memeranjatkan apabila Kementerian Kesihatan buat satu kajian, ya, National Health Mobility Survey, dan mendapati bahawa kes diabetes meningkat, ya, dan salah satu yang tertinggi juga di dunia, 1 dalam 5, sedangkan secara puratannya di dunia adalah 1 dalam 11 orang, ya. Dan 80% daripada tanggungan ataupun burden disebabkan oleh penyakit diabetes ini berlakunya di negara yang miskin dan juga mereka yang berpendapatan tengah, ya. Negara seperti Malaysia adalah middle income countries. Jadi daripada itu kita dapati kemungkinan besar ada lagi ramai penduduk di Malaysia ini tidak pernah didiagnosa dengan penyakit diabetes. Sebab kita ingat diabetes hanya menyerang mereka yang tua, ya, tapi kita lupa bahawa diabetes juga menyerang mereka yang muda. Dan seterusnya adalah kanser. Di sini data yang dikeluarkan pada 2019 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati bahawa kanser yang paling kerap berlaku untuk kaum lelaki adalah kolorektal ataupun bahagian usus besar, saluran pencernaan manusia, diikuti dengan paru-paru, dan yang ketiga adalah nasofaring ataupun bahagian mulut dan juga hidung dan tekak. Bagi wanita pula, kanser yang paling utama adalah payudara ataupun breast cancer, diikuti dengan kolorektal, dan ketiga adalah cervix atau pangkar rahim. Apabila kita menceritakan tentang penyakit kronik ini, penyakit kronik yang biasa kita sebutkan ada yang ada 8 ini, ya. Yang itu pertama sudah saya sebutkan tadi, cardiovascular disease seperti penyakit jantung, diikuti dengan diabetes mellitus, kemudian penyakit darah tinggi, stroke, sakit paru-paru obstruktif, kanser, gout atau uric acid tinggi dan tingginya kolesterol. Dan risiko penyakit kronik, penggunaan yang pertama sekali, risiko penyakit kronik berlaku kerana penggunaan tembakau. Jika kita lihat penggunaan tembakau atau terdedah kepada asap tembakau boleh menyebabkan juga mereka menghadapi penyakit selain daripada penyakit paru-paru,
juga penyakit sakit jantung ya, sebab dia mempengaruhi salur darah manusia. Pemakanan yang tidak baik adalah satu risiko juga untuk mendapatkan penyakit kronik ini. Termasuk diet jika kurangnya buah-buahan dan juga sayur-sayuran, serta tinggi dalam garam dan juga minyak lemak tepu. Risiko ketiga adalah jika kita tidak menjalankan aktiviti fizikal yang mencukupi, dan akhir sekali pengambilan alkohol yang berlebihan. Itu semua adalah risiko kepada penyakit kronik ya, secara amnya. Seterusnya kita merujuk kepada penyakit jantung. Kenapa penyakit jantung selalu saya fokus? Sebab penyakit jantung dia tidak lari dan juga dia sangat berkaitan dengan penyakit-penyakit kronik yang lain. Pertama, risiko untuk pesakit yang mendapat penyakit jantung ini adalah, dan juga stroke ya, penyakit stroke atau angin amar ini, yang pertama ada kerana mereka mempunyai penyakit darah tinggi, mempunyai kolesterol yang tinggi, kencing manis, merokok ataupun pendedahan terhadap asap rokok, kemudian diikuti dengan obesiti atau kegemukan, pemakanan tidak sihat dan juga tidak aktif secara fizikalnya. Ya, inilah semua risiko-risiko yang berkaitan dengan penyakit jantung dan stroke. Sebenarnya tekanan darah tinggi ini, penyakit darah tinggi ya, bila kita rujuk dia sebagai satu risiko untuk penyakit sakit jantung dan stroke, tekanan darah tinggi ini adalah punca utama ya untuk semua ini. Ya, jadi kalau kita kata bahawa tekanan darah tinggi itu hanya tidak perlu risau kerana makan ubat, jangan lupa sekali kita ada penyakit darah tinggi ini bermaksud risiko untuk sakit jantung dengan stroke memang ada sudah di sana. Dan kita tahu bahawa pengambilan banyak garam, ya, banyak sodium juga boleh membolehkan seseorang itu untuk mendapat risiko tekanan darahnya yang tidak terkawal ya. Jadi paras kolesterol seperti LDL atau low density yang tidak bagus ya, kolesterol yang tidak bagus itu jika tinggi dalam darah pun tidak baik untuk kita punya salur darah. Jadi sebab itu kita katakan pengawalan paras kolesterol juga sangat penting dalam mengurangkan risiko bagi sakit jantung dan juga stroke. Seterusnya penyakit diabetes yang dikatakan juga berkaitan dengan penyakit sakit jantung ini. Mengapa? Kerana diabetes boleh menyebabkan salur darah yang terbentuk daripada di jantung ataupun di bawah pinggang, di mana-mana saja, di organ-organ lain seperti mata, semuanya salur darah yang terbentuk akibat dari penyakit diabetes ini adalah salur darah yang rapuh ya, yang senang pecah. Ini menyebabkan boleh berlaku keadaan di mana organ-organ tersebut tidak mengalami atau menerima oksigen yang cukup disebabkan oleh salur darahnya yang cukup rapuh dan juga terutamanya salur darah yang kecil ya, mudah rapuh dan pecah. Jadi menyebabkan aliran oksigen tidak mencukupi, boleh menyebabkan organ itu rosak. Sebab itu penyakit jantung juga boleh timbul disebabkan oleh penyakit diabetes. Penyakit lain, kekurangan oksigen disebabkan oleh salur darah yang sempit dan rosak, semuanya disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan diabetes ya, terutamanya diabetes lah ya. Mengapa risiko merokok ini dikira sangat penting bagi kita? Sebab merokok itu merupakan satu tabiat atau tingkah laku yang sepatutnya boleh diberhentikan, boleh dikawal. Sebab tu bila kita katakan merokok sebagai risiko, kita katakan risiko itu boleh diberhentikan atau dikurangkan ataupun dimasukkan sama sekali. Kerana merokok ini, bila kita terdedah kepada nikotin dan juga kepada bahan-bahan yang terdapat dalam merokok, dia semua ini menyebabkan kita punya salur darah itu tersekat ya, dan juga dia merosakkan juga salur darah yang ada untuk jantung dan juga salur darah untuk ke seluruh organ-organ di badan kita. Sebab itu
kalau kita berhenti merokok, pastinya risiko untuk penyakit stroke dan risiko untuk penyakit sakit jantung pun akan berkurang juga. Dan dari segi penyakit kegemukan, dan bukan satu penyakit tetapi keadaan di mana badan seseorang itu melebihi daripada sepatutnya, overweight ataupun obese, ya. Sepatutnya kita punya body mass index lah, kita jisim tubuh badan sepatutnya antara 18.5 hingga 22.9 ataupun 23.5, tetapi kebanyakan orang dewasa ni kadang-kadang dia lebih makan, jadi badan tu ada berat lah. Jadi ada baiknya obesity ataupun pengurangan berat badan boleh diturunkan supaya perlu diturunkan supaya risiko penyakit sakit jantung dapat dikurangkan. Baiklah, saya akan teruskan persembahan kita pada malam ini, ya. Saya akan teruskan untuk menerangkan berkenaan dengan slide yang saya di-share tadi. Apa yang dimaksudkan dengan ketidakaktifan fizikal? Kita faham bahawa manusia, kita telah dilahirkan ataupun kita memang lahir untuk buat kerja. Jadi sekiranya kita tidak membuat kerja ataupun melakukan aktiviti fizikal, benda-benda biasa, contohnya berjalan, ya. Jadi di situlah kita akan mengalami masalah yang dikatakan sebagai ketidakaktifan fizikal. Ya, kalau kita ingat manusia, ya, tamadun manusia, kita dulu kalau kita perlu mencari makan, kita perlu memburu, kan? Perlu berlari, perlu berjalan, perlu naik bukit, masuk hutan untuk mencari makanan. Tapi sekarang ini tidak, semua itu tidak berlaku sudah. Sebab kita sekarang makan dengan membeli makanan yang sudah tersedia ataupun benda tu memang tersedia di kedai di rumah, tidak perlu masak. Ahli keluarga di rumah sudah masak, jadi apa yang kita perlu buat hanyalah duduk di atas kerusi, ambil pinggan, ambil sudu dan juga basuh tangan sebelum makan, jangan lupa, ya, lepas tu kita makan. Jadi berlakulah ketidakaktifan fizikal yang sering yang menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit jantung. Tuan-tuan dan puan harus sedar bahawa jantung kita juga perlu exercise, ya, perlu bersenam. Jadi ada dipanggil sebagai senaman untuk jantung ataupun cardiac exercise, ya. Yang mana jantung tu perlu diberikan peluang untuk berdeguplah lebih cepat dalam keadaan senaman bersama dengan senaman fizikal, bukan dalam keadaan ketakutan, ya. Dalam keadaan senaman fizikal kita akan meningkatkan kita punya kadar denyutan jantung, yang itu dia lebih sihat, ya, menyihatkan jantung. Jadi kalau kita ingat, kalau orang yang selalu jogging ini, dia kata apa yang tahap kata denyutan jantung perlu dicapai, lebih kurang 160 tolak dengan umur saudara-saudari, ataupun 180. Yang setengah 180 tolak dengan umur saudara-saudari sekarang. Yang itu lah sepatutnya dicapai ketika kita melakukan senaman kardio, ya, senaman kardio. Namun demikian, kalau sekiranya pemakanan kita melebihi, ya, kita kalori yang kita ambil, yang kita masuk dalam badan lebih daripada yang dikeluarkan, dan kalau dikeluarkan tu mungkin dari segi penggunaan tenaga. Jadi tenaga itu akan disimpan dalam bentuk glycogen, ya, dalam badan. Jadi dia akan simpan di bahagian hati kita. Sebab itu lama-lama akan terbentuk juga lemak dan juga protein yang tidak digunakan, juga akan terbentuknya ini berat badan yang berlebihan. Di situlah kita nampak bahawa walau apa jenis makanan kita makan, kalau kalori itu berlebihan, melebihi daripada tenaga yang kita hasilkan atau kita gunakan, di situ akan menyebabkan kegemukan dan juga peningkatan berat badan. Tidak kira sama ada pemakanan karbohidrat, protein ataupun lemak. Jadi seterusnya kita lihat kepada apakah yang dipanggil sebagai pemakanan sihat untuk kesihatan. Jika kita lihat piramid makanan pada masa dahulu lah, kan. Pada masa dulu kita selalu nampak piramid makanan yang disediakan oleh
yang dirumuskan oleh Kementerian Kesihatan pada masa dulu hanya bertumpu kepada yang piramid paling bawah tu, yang dasar paling luas tu dikatakan perlu banyak makan nasi, makan roti dan juga bijirin kan, atau mihun semua tu. Tapi sekarang sudah berubah. Sekarang kita katakan yang paling penting adalah pengambilan sayur, ya. Pengambilan sayur dan buah-buahan untuk menggantikan pengambilan dalam banyak karbohidrat daripada nasi, mie, roti dan juga tepung semualah, ya. Jadi kita nampak situ perubahan dari segi jenis makanan yang kita ambil. Namun tidak banyak perubahan dari segi komponen karbohidrat. Sebab karbohidrat dulu pernah dinasihatkan 60 hingga 75% daripada diet. Sebab karbohidrat adalah penghasil tenaga yang utama kan dalam badan, sebab dia menghasilkan glukos. Tapi sekarang kita galakkan seseorang itu untuk makan lebih banyak makanan karbohidrat yang kompleks. Maksudnya bila kita membakar tenaga itu, dia tidak akan terus berubah terus daripada penghasilan gula, ya, bukan. Dia dari bentuk kompleks seperti kanji, dia adalah karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks adalah lebih selamat sebab tenaga yang dia digunakan dia dalam keadaan yang lebih lambat untuk menyebabkan penyakit-penyakit yang lain, berlebihan kalori seperti kencing manis, ya. Sebab itu kita galakkan pengambilan karbohidrat yang kompleks. Namun demikian, karbohidrat juga sekarang, pada masa sekarang ni kita sudah kurangkan komponennya. Pengambilan karbohidrat sekarang dikurangkan daripada 55% kepada 65%, tidak sampai 3/4 ataupun 3 suku. Kerana kita dapati bahawa pemakanan karbohidrat walaupun memberikan tenaga, tetapi kita mesti ubah bentuk tenaga yang kita perlu ambil daripada buah-buahan dan juga sayur-sayurannya. Kita ubah itu daripada nasi, tepung dan juga daripada mie ataupun roti, ubah kepada buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan seterusnya adalah pengambilan protein, ikan, daging dan juga tenusu, ya, itu adalah hasilan protein. Dan paling kurang sekali kita ambil daripada ini minyak, lemak. Jadi bila kita tengok slide seterusnya, apabila saya tunjukkan di situ, ada saya tulis bahawa buah-buahan, sayur-sayuran dan kacang serta bijirin, ya. Sebab benda-benda bijirin, contohnya jagung ataupun cereal dalam bahasa Inggerisnya, mereka kaya dengan fiber. Dan fiber selalunya membantu untuk pencernaan makanan yang lebih baik, lebih sihat untuk kita punya intestin ataupun salur pencernaan, ya. Jadi kurang daripada 10% tenaga sepatutnya datang daripada gula, ya. Gula, free sugar. Maksudnya gula yang sudah terbentuk memang dalam bentuk gula lah, dalam bentuk glukos. Tidak digalakkan. Kalau kita ingat satu masa dulu orang suka minum glukolin kan, ini orang-orang lama lah, ya, macam orang-orang macam saya ni pernah juga tu ada satu masa dulu minumlah glukos untuk tenaga. Sepatutnya kita tidak digalakkan minum gula yang terus manis, ya, yang sudah sedia manis. Kita lebih ambil karbohidrat itu daripada tenaga yang dihasilkan daripada kompleks, ya, karbohidrat kompleks yang seperti saya sebutkan tadi. Dan gula bebas ni jangan anda lupa bahawa jus buah-buahan pun ada sugar, ya. Jangan ingat makan buah-buahan yang manis ni, okey saja, sugar gulanya tidak tinggi. Sebetulnya sama juga. Ini khususnya kepada mereka yang mengidap penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, janganlah makan berlebihan buah-buahan yang manis, ya, sebab paras gulanya masih juga tinggi, ya, walaupun bukan buatan kita, tapi memang secara aslinya dalam buah-buahan tersebut. Dan seterusnya untuk lemak pula, ya, kita nasihat daripada Kementerian Kesihatan selalu menyatakan jangan berlebihan. Jangan sepatutnya lebih daripada 30%. Tapi kalau kita kira lemak ni kan, walaupun dia 1 gram, lebih tenaga dia 9 kilokalori. 2 kali ganda daripada tenaga yang dihasilkan oleh 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein. Jadi lemak ni dihasilkan 2 kali tenaga. Jadi bayangkan kalori itu adalah 2 kali ganda, ya. Sebab itu kita kata walaupun kita ambil tenaga, jangan lebih daripada 30% ni datangnya daripada lemak.
Dan lemak ni terbagi kepada berbagai jenis. Ada yang dipanggil sebagai lemak tidak tepu, ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah unsaturated fats, ataupun ada juga polyunsaturated fats. Yang ni memang adalah lemak yang terdapat dalam ikan, dalam kacang, dan juga dalam minyak-minyak sayur-sayuran atau minyak bunga, matahari, kacang soya, minyak zaitun. Semua ini adalah minyak yang polyunsaturated ataupun unsaturated, dan ianya sebetulnya adalah jenis lemak yang baik, ya. Lemak tidak tepu adalah sejenis lemak yang baik. Berbanding dengan lemak yang sudah tepu yang kita dapati daripada daging lemak, daging yang berlemak, selepas itu mentega ataupun kelapa, minyak kelapa, ya, ataupun hasil yang susu kelapa tu yang kita buat santan tu, ya, semua itu adalah tinggi dalam lemak tepu ataupun saturated fats. Saturated fats telah dikenal pasti yang menyebabkan paras kolesterol yang tidak sihat, ya, menyebabkan kolesterol yang tidak sihat tertubuh dalam badan kita, tubuh manusia. Jadi benda-benda ini dalam haiwan lemak. Jadi buangkan saja itu yang makanan lemak-lemak pada daging-daging dalam ini haiwan, ya, daging haiwan. Dan sejenis lemak yang ketiga yang kita baru dengar juga adalah trans lemak atau trans fat. Sebenarnya trans fat ni trans fatty acid ataupun asid lemak trans ini hasil daripada makanan yang sudah disediakan, ya, untuk kita digoreng. Yang kita biasa makan contohnya pizza ataupun potato chips ataupun ayam goreng sudah tersedia, ya, pisang goreng kadang-kadang sudah tersedia, kan, kita makan saja. Tapi di situlah banyak trans fat. Trans fat tidak sihat, ya. Saya bagi tahu kadang-kadang dalam biskut yang ada berminyak tu ada trans fat juga. Trans fat ini yang menyebabkan kita punya paras low density cholesterol ataupun LDL kolesterol itu meningkat, yang merendahkan lagi kita punya high density kolesterol. Apa high density cholesterol? Kita dapati sekarang bukan saja kita tengok daripada jumlah paras kolesterol, tapi density kolesterol yang tinggi, HDL dianggap yang bagus, ya, yang bagus, dan LDL dianggap yang tidak bagus. Jadi kita mesti menurunkan paras LDL tapi tingkatkan HDL. Kurangkan pengambilan trans lemak ini supaya paras HDL kita boleh meningkat, tidak diturun, bukan pula LDL yang meningkat, ya. Jadi pengambilan garam, biasanya kita tahu garam ini adalah sodium chloride, tapi biasanya garam kita ambil tu mana disebutkan nama dia, sodium atau natrium chloride, kan dia akan sebut sebagai garam. Jadi kalau dalam garam memang tidak boleh lebih daripada 1 sudu teh. Sudu teh adalah 5 gram. Jadi jangan lebih dari 5 gram, tapi kalau dipanggil sebagai sodium chloride jangan lebih daripada 2.2 gram, ya. Tapi kalau dalam bentuk garam kita panggil tu 1 sudu teh 5 gram, jangan lebih. Itu 1 hari, ya, 1 hari punya penggunaan 1 sudu teh. Jadi di sini saya ingin menggalakkan kita semua untuk dari segi diet ni perlu banyakkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Perlu banyakkan dari segi dia punya portion, bahagian ataupun sajian, ya. Satu sajian maksudnya dia buat slice lah, ya. Satu sajian ada slice. Kalau satu nanas tu yang panjang tu kita slice dia, kan, yang tebal macam tu, dia biasanya dia ambil separuh saja tu untuk satu sajian. Kalau 2 sajian maksudnya dia ambil satu keping yang panjang tu lah, ya, ataupun satu papaya yang panjang tu satu sajian lah. Kalau nipis, kalau tebal dia mungkin 2 sajian. Jadi kita digalakkan untuk ambil buah-buahan dan sayur-sayuran dalam diet kita. Boleh campurkan sayur-sayur ni, kan, dalam kita punya sayur dengan buah-buahan ni, kita boleh campurkan dia bentuk salad. Tapi berhati-hatilah apa jenis salad bowl yang kamu biasa buat. Pakai minyak yang bagus. Contohnya minyak olive oil ataupun canola oil, yang minyak buah-buah atau sayur-sayuran. Yang ini lebih sihat daripada mengambil minyak yang berlemak tinggi, ya. Jadi ingat, yang itu lemak yang bagus kita boleh gunakan, minyak yang baik boleh makan dalam bentuk masakan kita. Dan juga saya ingat yang ni saya rumuskan saja untuk pengambilan lemak. Saya sebutkan tadi jangan lebih daripada 30% daripada jumlah tenaga yang diperlukan setiap hari, ya. Jadi jumlah kalori itu boleh dikawal dengan membuat kira-kira berapa banyak kalori yang diperlukan setiap hari. Bagi diri saya, mungkin saya sudah biasa mengira kalori setiap makanan yang saya makan. Saya boleh tahu berapa kalori. Jadi kadang-kadang bila pergi makan dalam majlis
kesyukuran ke majlis buffet kan makan, memang boleh agaklah berapa kilokalori makan. Tiada bagusnya juga kalau kita timbulkan hobi untuk mengenali berapa kilokalori kita makan setiap kali kita makan lunch ataupun setiap hari kita makan sarapan dan juga makan malam. Jadi cara pemasakan memang digalakkan. Kita tahu cara pemasakan yang terbaik adalah melalui kaedah kukus ataupun rebus. Ya, sekarang kita ada gunakan air fryer. Ya, pernah dengar ya? Kita tidak perlu guna deep fryer sebab kalau deep fryer ini dia banyak gunakan minyak. Kalau gunakan air fryer kita tidak perlukan minyak langsung, namun makanan itu tetap akan berasa rangup. Ya, seolah-olah sudah digoreng tapi tiada. Jadi minyak itu akan diterbitkan daripada makanan-makanan tersebut, dia akan jatuh ke bawah. Jadi kita tidak perlu risau untuk memakan makanan ini tanpa penggunaan apa-apa lemak tambahan. Sebab daging ataupun lemak itu sudah ada dalam daging tersebut ya, atau makanan tersebut. Jadi tidak usah kita letakkan minyak lagi. Dan juga kaedah bakar pun okey juga sebab sekali kita bakar makanan tidak menggunakan minyak, itu adalah satu benda yang sihat. Jadi cara kita juga boleh menggantikan dengan jenis minyak yang kita gunakan untuk memasak. Namun tidak dapat dinafikan bahawa minyak-minyak yang kita perlukan tidak boleh datang semuanya daripada minyak sayuran dan juga minyak olive ataupun minyak bunga matahari. Tidak. Kita masih menggunakan minyak-minyak seperti kelapa sawit, minyak soya bean, kita mesti ada campuran sebab jenis-jenis asid lemak kan tidak terdapat dalam, bukan semua asid lemak yang diperlukan oleh badan untuk pembinaan sel dan juga untuk kita punya kesihatan adalah datang daripada minyak-minyak yang sayur-sayuran. Tidak, bukan sayuran, maksud saya minyak yang orang bilang high class lah, contohnya minyak corn, jagung ke bunga matahari ke, ya tidak. Kadang-kadang datang juga daripada minyak yang biasa kita makan, iaitu kelapa sawit dan juga soya bean, ya, minyak tersebut. Tapi janganlah ambil daripada yang kita tahu memang lemak tinggi, contohnya minyak kelapa. Kelapa yang parut tu, itu yang santan tu, itu minyak dia memang tidak sesuai lah terlampau kan. Ya, itu kita boleh gantikan dengan minyak jenis lain. Ya, Profesor, ada satu soalan yang masuk di sini. Dia kata diet kita banyak berasaskan makanan yang diperang dan digaramkan seperti boso atau pekasam, ikan masin dan sebagainya. Nah, adakah itu memang tidak sehat? Bagaimana kita boleh atasi masalahnya? Ya, itu adalah satu soalan yang sangat interesting. Sebab makanan ini adalah dianggap sebagai makanan tradisi. Satu daripada masalah yang kita hadapi apabila kita menjaga badan kan adalah makanan yang kita beli daripada luar ataupun makanan seperti tradisi ini menggunakan banyak benda-benda yang boleh untuk buat dia lebih tahan lama, ya, lebih tahan lama. Seolah-olah kita mengawetkan makanan itu apabila kita letak banyak garam. Tapi kalau makanan tu dia boleh juga diawet tanpa menggunakan garam. Contohnya dia boleh gunakan benda-benda yang asam ataupun limau. Tapi bergantung juga kepada setiap individu. Ya. Ada individu dia sangat sensitif kepada benda-benda yang asam sebab gastrik akan keluar. Ya, gastrik akan keluar jika makanan tidak keasidan dalam perut tu tidak dinetralkan ya dengan benda-benda yang beralkali. Jadi kita semuanya ada orang kata makanan ini memang bagus untuk dimakan tapi tidak boleh berlebihan, mesti ada kesederhanaan. Yang itu saja saya boleh bagi tahu. Kesederhanaan dalam semua. Oke, ini satu lagi soalan. Ada beberapa soalan yang masuk sebenarnya. Jadi mungkin kalau Prof boleh dengan singkat gitu ya. Yang ini dari Gerald nih, dia kata seperti yang telah dikongsikan, kebanyakan individu tidak menyadari mereka mungkin mempunyai kencing manis. Ya, saya ingin bertanya, adakah cara lain yang kita boleh guna untuk mengesan keberadaan diabetes di badan kita selain daripada melakukan pemeriksaan di hospital? Adakah kencing yang berbuih atau kehadiran semut-semut di tandas, dia kata salah satu indikator. Ya, kalau kencing ada semut lah yang tadi disebutkan semut tu itu maksudnya dia kencing manis dengan gula keluar daripada buah pinggang dia.
Ya, maksudnya buah pinggang dia sudah mulai rosak, bagian nefron ataupun bagian pendapisan turasan tu di bagian buah pinggang sudah rosak. Jadi gula akan keluar. Tetapi kebanyakan kencing manis dia tidak akan sampai ke tahap itu. Dia tidak akan ada kencing yang manis yang ada semut, ya, tidak. Yang berbuah itu lain lagi tu. Berbuah itu adalah disebabkan oleh apa orang kata ada protein, ada protein keluar. Dan kalau ada protein saya memang sangat susah hati. Buah-buah itu ada proteinnya. Saya sangat susah hati itu sebab kebanyakannya mungkin dia punya kerosakan buah pinggang, dia punya penurasan di bahagian glomerula, ya. Satu bahagian di kita punya bahagian kita punya ni buah pinggang, ada bahagian glomerulus. Kalau dia sudah pendapisan dia sangat teruk, protein pun terkeluar. Bukan saja gula. Yang itu peringkat yang lebih serius sudah. Tetapi kebanyakannya kencing manis, tanda-tanda dia itu sangat mudah, ya, kita boleh kenali. Cuba ingat, ya, yang pertama, saya cuba ingat, ya, yang pertama memanglah betul susut berat badan. Susut berat badan kemungkinan berlaku tidak banyak, tidak ketara, kadang-kadang 5 kilogram dalam masa 1 bulan atau 2 bulan. Kemudian dia selalu dahaga. Perbezaan antara orang dahaga minum sup masin atau makanan yang masin atau banyak dengan itu ajinomoto atau vaksin orang bilang monosodium glutamate, yang tu dia punya kausan dia lain kan. Dia kausan dia kan lepas bila dia minum dia tidak kencing. Tapi bila orang kencing manis ni, bila dia minum air, dia haus, dia akan kencing juga tengah malam, dia mesti kencing juga. Berapa banyak diminum, berapa banyak itulah dia kencing. Inilah perbezaan antara kencing manis dengan kalau terlebih makan garam, ya. So itu kedua. Tanda ketiga adalah dia sentiasa lesu, dia sentiasa mengantuk apabila datang office. Dia tidak dapat tenaga langsung. Dulu dia boleh lari ataupun naik tangga tanpa rasa penat, tapi sekarang naik setengah tangga pun sudah rasa penat. Jadi dia dan juga dia punya keseluruhan kehidupan dia rasa, saya rasa tidak bertenaga langsung. Di situlah kita nampak semua tanda-tanda tanpa melalui pemeriksaan doktor pun kita tahu sudah kita ada kencing manis. Ya. Oke. Mungkin ini soalan yang terakhir barangkali ini. Saya baca yang ini sejak dulu sebelum soalan terakhir. Ini dari Ben. Dia kata pandangan bahwa semua makanan boleh dimakan, tetapi janganlah berlebihan. Betul kan, Prof? Betul. Kesederhanaan, Ya. betul ya. Nah, soalan yang terakhir ini penting nih saya pikir. Apa cara-cara untuk mengawal gout? Okey. Saya tidak pasti tuan ke puan, lelaki perempuan pun boleh kena gout. Dan jangan ingat lelaki sahaja, ya. Okey, lelaki dan perempuan boleh kena gout. Ya, risiko yang paling utama adalah badan kita sendiri. Penghasilan uric acid yang tidak diubah kepada bentuk yang selamat, iaitu urate. Itu adalah salah tubuh badan kita. Kita punya genetik badan kita yang membuat itu asid terbentuk. Bukan, jangan tuduh makanan dulu. Itu badan kita yang ada masalah dia. Okey? Jadi kalau benda tu memang ada daripada muda, memang kita sudah ada itu, kita punya paras uric acid sentiasa tinggi. 200-300, tidak tahu kenapa. Tapi sebab tu, kalau 200-300, kenapa itu? Dia masih normal, tapi high normal. Tapi bila kita makan daging, dia terus naik. Ataupun minum alkohol. Risiko yang pertama untuk gout kan, ini yang dia tambah teruk adalah minum alkohol. Ya. Tidak kira berapa amount alkohol. Alkohol memang satu risiko untuk gout. Kedua adalah makanan yang daging, ya, daging merah atau daging yang exotic meat, saya panggil exotic, ya, yang jarang kita makan sebagai makanan biasa. Yang ketiga adalah disebabkan oleh ambil ke kacang-kacangnya. Kacang apa saja jenis kacang lah, kacang tanah, kacang apa saja, ya. Itu yang keempat. Dan juga ikan lah, ikan. Banyak orang tidak tahu ini, ya. Ikan ada dua jenis kan, satu yang bersisik dan tidak sisik, ya. Heran kami dapati ikan yang tidak bersisik itu biasanya tinggi dengan purin dan pyrimidin. Yang ini yang menyebabkan kita punya itu gout tuh, ya. Kenapa uric acid pada meningkat? Tapi orang biasa kalau memang dia tiada masalah itu, ubah uric acid yang tinggi kepada urate, benda yang bentuk yang selamat, dia tidak akan mengalami apa-apa gout pun sebab badan dia normal. Ya, okey. Oke, so mungkin kita tidak kita kesuntukan masa sudah, tapi ini
1 menit saya bagi Prof untuk jawab yang ini. Meg Udan dia tanya, apa cara-cara mengatasi kencing manis? Pendek. Cara-cara, ya, yang penting sekali risiko kencing manis yang pertama sekali adalah kerana berat badan berlebihan. Jadi saya cadang, ya, berat badan berlebihan ni mesti kawal, pastikan jangan lebih daripada BMI, ya. Kalau Malaysia ini dia masih terima lagi 24.9 BMI, ya. Jisim berat badan iaitu berat kilogram dibagi dengan tinggi dalam meter kali ganda 2. Jadi kalau jisim berat badan ni kalau dia lebih dari 24/9 memang risiko dia meningkat. Tapi saya tidak katakan bahawa kencing manis hanya untuk berat badan meningkat. Family history juga sangat penting, ya. Kalau ibu bapa ataupun adik-beradik ada kencing manis memang kena. Tapi diabetes ada 2 jenis, tapi sekarang diabetes yang kalau disebabkan oleh kurang insulin memang boleh berlaku pada waktu muda lagi, dari kecil lagi boleh dapat ataupun waktu umur muda. Tapi kebanyakan kita dapatnya selepas umur 40 disebabkan oleh cara kehidupan kita, kurang exercise menyebabkan berat badan meningkat, makan berlebihan, kalori dan juga itulah berat badan meningkat itu yang menyebabkan kencing manis. Risiko paling utama. Okay, so I think di akhirnya itu berat badan itu kita yang kita kena jaga lah. Oke, terima kasih Dr. Freddy Robinson yang sudah berkongsi dengan kita tentang kepimpinan dan penjagaan kesehatan, ya.